pertama sekali, apa yang kita perlu tahu adalah membezakan bentuk graf. Okey, sama ada graf tersebut akan membentuk garis lurus ataupun dia akan membentuk garis tidak lurus. Okey, perbezaan graf tersebut akan menentukan hubungan sama ada graf tersebut linear ataupun tidak linear. Bagaimana bentuk graf garis lurus, bagaimana pula bentuk graf yang tidak akan membentuk garis lurus tersebut. Okey, kita tengok contohnya macam kita tahulah kalau kita bentukkan graf, okey. Kalau kita bentukkan graf, pasti kita akan ada dua paksi, iaitu paksi Y dengan paksi X. Dan graf bila kita plotkan dan kita garis, kita akan mendapat satu garisan yang lurus. So maksudnya itu adalah graf yang membentuk garis lurus. Tapi sekiranya bila kita plotkan graf tersebut, apa yang jadi? Kita akan dapat lengkungan. So itu tidak membentuk garis lurus. Dan ianya akan membawa maksud apa? Kalau dia garis lurus, hubungan dia adalah suatu hubungan linear. Tapi jika graf tersebut tidak membentuk satu garisan lurus, jadi ianya akan pergi kepada suatu hubungan tak linear. Okey, so kita tengok contoh. Tentukan graf yang manakah adalah hubungan linear, berikan alasan anda. Okey, dekat sini ada dua bentuk graf A dengan B. Okey, yang telah siap diplotkan. Kalau awak tengok, bila dia nak pasal hubungan linear, okey, so maksudnya graf tersebut mestilah garis lurus. Okey, graf A, kita tengok graf A. Okey, bila diplotkan, kita akan dapat satu lengkungan. Jadi ini dia adalah bukan graf garis lurus secara automatiknya. Okey, hubungan linear adalah untuk graf B sahaja. Okey, berikan alasan anda. Kenapa kita kata graf A tu hubungan dia adalah hubungan tidak linear lah. Okey, kerana apa? Benda ni adalah graf dia adalah hubungan tak linear. Kerana apa? Kerana graf ini merupakan satu lengkung. Okey, sebab dia ada lengkung. Jadi hubungan dia tak linear. Tapi untuk yang graf B, ini adalah hubungan linear. Okey, kerana apa? Kerana graf ini dia merupakan satu garis lurus. Okey, ini adalah perbezaan hubungan linear. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu melukis garis lurus penyuaian terbaik bagi graf hubungan linear. Okey, macam mana kita, dalam bahasa mudahnya, bila kita nak lukiskan sesuatu graf, bila kita plotkan titik-titik tersebut, graf tersebut mestilah lurus, cantik dan seimbang. Okey, apa maksud lurus, cantik dan seimbang tu? Maksudnya, titik yang tidak mengenai garisan tersebut mestilah seimbang antara satu sama lain. Okey? So, ini adalah contoh dia. Contoh soalan garis lurus penyuaian terbaik atau bukan garis lurus penyuaian terbaik. Okey? So, kita tengok. Untuk yang A, okey, yang A dengan yang B lah. Ini adalah graf B lah. Okey? Okey, graf A tu kalau kita tengok Y melawan X. So, graf A tu adalah contoh untuk lurus penyuaian terbaik. Ini adalah contoh lurus penyuaian
penyuaian terbaik. Kerana apa? Kerana kita tengok dia punya titik-titik. Adakah dia seimbang? Okey. Sini ada dua titik yang tersasar dan dia seimbang kiri dan kanan. Kiri ada satu dan kanan ada satu. Dan kita tengok pula graf B. Okey. Kalau kita tengok graf B, ini titik-titik yang tersasar ni dia tidak seimbang. Semua duduk sebelah kanan. Jadi garis lurus tersebut tidak seimbang. Jadi ini adalah contoh untuk bukan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, perbezaan ialah kita kena pastikan garis lurus tersebut seimbang, titik-titik tersebut seimbang dengan jayanya. Okey, next kita pergi kepada persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Cikgu percaya yang awak semua dah belajar tentang garis lurus dalam matematik. Okey, so ini adalah penyuaian terbaik. Apa perbezaan dengan garis lurus yang matematik tu? Perbezaannya adalah kita sebenarnya ada graf lengkungan, tapi graf lengkungan tu kita tak nak. Kita nak suruh dia jadi graf garis lurus. Jadi dia punya paksi X dengan Y tu dia akan mengeluarkan bukan Y dengan X lah. Dia boleh jadi 1 per X, 1 per Y dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah formulanya jadi Y besar sama dengan MX besar tambah C. Sebenarnya formula ini benda yang sama sahaja, Y sama dengan MX plus C yang telah awak pelajari dalam matematik moden. Kenapa? Sebabnya Y ini dia adalah merujuk kepada paksi Y lah. Paksi Y. Kemudian M. M ini adalah merujuk kepada kecerunan. X. X merujuk kepada siapa? Ini adalah paksi X. C. C ini merujuk kepada siapa? Pintasan Y. Benda yang sama sahaja. Dan kecerunan seperti awak tahu, kecerunan dia ada formula dia yang tersendiri. Iaitu kecerunan ni kita panggil M. Kecerunan formula dia macam biasalah. Y2 tolak Y1 sama dengan cikgu tulis Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. X dengan Y tu adalah dia punya koordinat. So, kita pergi kepada contoh lah. Kita terus pergi kepada contoh. Iaitu, contohnya adalah graf menunjukkan sebahagian garis lurus dengan memplot 1 per Y melawan X. Soalannya, ungkapkan Y dalam sebutan X. So, kalau awak tengok graf kat sini, paksi Y adalah 1 per Y, paksi X adalah 1 per X. Bila dapat dia soalan ini, apa yang awak kena keluarkan adalah formula, rumus. Rumus yang kita tahu, Y sama dengan MX tambah C. So, kita kena tahu Y besar tu dia refer kepada siapa. X besar tu refer kepada siapa. Itu adalah paksi lah. So, pertama sekali yang paling penting kita mesti cari M. M. Macam mana nak cari M? Kita mesti guna formula. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Nak ambil dekat mana? Kita akan ambil dekat koordinat lah. Koordinat mana-mana sahaja. Kat sini kalau cikgu ambil, kita ambil yang ni. Sini X1, Y1, X2, Y2. Masukkan saja ke dalam formula. Y2 7 tolak 20
bahagi 1 tolak 19. Okey. So, jawapannya akan keluar 13/18. Ini adalah dia punya kecerunan. Okey, dah settle kecerunan. Kemudian kita nak cari apa? Yang kedua, kita perlu cari pintasan Y. Macam mana nak cari pintasan Y? Okey, senang sahaja. Masukkanlah koordinat. Koordinat siapa? Koordinat garis lurus tersebut. Okey, so kita gantikan. Okey, Y besar ni dia refer kepada 1/Y. X besar ni dia refer kepada 1/X. Okey, so kita masukkan 1/Y sama dengan M adalah 13/18. X adalah 1/X tambah C. Sebab apa? Kita nak cari C. C kita tak tahu. Okey, so kita gantikan nilai. Okey, kita gantikan nilai. 1/Y itu adalah titik untuk paksi Y. So, kalau cikgu ambil untuk koordinat ini, so Y dia adalah 7. Ini adalah Y. So, kita gantikan sahaja. Y dia 1/Y sama dengan 7. 13/18. X dia adalah 1. Gantikan X. 1/X itu dengan 1 tambah C. Okey, kemudian pindahkan 13/18 ke sebelah kiri. Dia akan jadi tolak. Okey, sama dengan C. Oleh sebab itu, bila kita kira C, kita akan dapat 113 per dengan 18. Okey. Kemudian, apa yang perlu awak lakukan? Okey. Kita perlu ungkapkan Y dalam sebutan X. So, macam mana kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X? Kita akan masukkan. Okey. So, 1/Y sama dengan M 13/18, 1/X. C kita dah dapat tadi, 113/18. Okey. So, daripada sini, kita perlu jadikan, okey, kita perlu jadikan 1/Y ini Y. Macam mana kita nak jadikan 1/Y itu Y? Okey. Sebelum tu kita permudahkanlah dulu. Okey. 1/Y sama dengan, ini adalah darab. So, 13/18X tambahkan dengan 113/18. Okey. Kita samakan penyebut di bawah. Kita boleh samakan penyebut di bawah dengan mendarabkan sini dengan X. Okey, so dia akan jadi 1/Y sama dengan 13 tambah 113X per dengan 18X. Okey, bila kita nak ubah, okey, kita nak ubah 1/Y menjadi Y, kita terbalikkan. Okey, kita terbalikkan. Kita guna konsep terbalikkan. Macam mana nak terbalikkan? Kita naikkan yang bawah jadi sebelah atas. Okey. So, dia akan jadi Y sama dengan 18X per 13 tambah 113X. Okey. So, secara automatik kita telah menyelesaikan soalan ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, kalau kita tengok sebenarnya jalan pengiraan ini dia lebih kurang saja dengan map mode. Cumanya perbezaan, perbezaan dia pada Y. Y besar dengan X besar. Kenapa? Sebab graf ini cikgu panggil dia sebagai graf bukan normal lah. Sebab apa?
Sebab yang kita belajar selalunya dekat sini Y dengan X. Tapi dia boleh jadi 1 per Y. Dia boleh jadi 1 per X. Dia boleh jadi juga 1 per X kuasa 3. Ataupun dia boleh jadi juga dalam bentuk log. Okey, sebab itulah kita panggil ini adalah graf penyuaian terbaik. Okey. Okey, kita pergi kepada mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik pula. Okey, dekat sini ada pelbagai jenis soalan yang boleh kita tanya dalam kita mencari mentafsir maklumat daripada graf yang kita telah bina lah. Okey, salah satunya adalah dia boleh tanya untuk kita carikan kecerunan. Okey, kecerunan sesuatu graf. So, kecerunan macam biasalah, dia punya formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita akan dapat nilai kecerunan dia. Soalan yang seterusnya yang dia boleh tanya adalah mencari pintasan Y, iaitu untuk mencari C. Nak cari C macam mana? Kita kena pastikan kita ada nilai kecerunan. Okey, bila dah ada nilai kecerunan, barulah kita boleh masukkan koordinat X dengan Y. Dan kita akan dapat C. Dan seterusnya, soalan dia boleh berbentuk untuk mencari nilai X atau Y apabila dia bagi nilai pasangannya. Contoh, cari nilai X jika Y sama dengan 2. Ataupun cari nilai Y jika X sama dengan 0. Okey, dia berdasarkan soalan lah. Dan yang last sekali yang dia boleh tanya adalah mencari persamaan garis lurus. Okey, yang ini persamaan garis lurus formula dia Y sama dengan MX tambah C. Ini untuk graf garis lurus penyuaian terbaik lah. Okey, so next kita akan tengok contoh. Okey, contoh ini kalau awak tengok dia dah ada graf. Okey, sebenarnya soalan ni, soalan A dia adalah dia suruh plot graf. Okey, tapi kita tak buatlah plot graf tersebut kerana cikgu pasti semua dah tahu bagaimana untuk plot graf. Okey. So, kita terus kepada cara untuk mentafsir berdasarkan graf yang kita telah plot lah. Okey, kalau tengok dekat sini, ini adalah graf untuk garis lurus penyuaian terbaik. Kerana apa? Kerana dia merupakan graf log Y base 10 melawan X. Okey, dia bukan graf Y melawan X yang biasa. Okey, dia adalah graf yang luar biasa yang telah diubah Y. Okey. Soalan yang pertama adalah dia suruh kita cari log Y base 10 apabila X sama dengan 0.9. So, kalau awak tengok dekat sini, dia paksi yang dia nak adalah log Y asal 10 dengan X sama dengan 0.9. So, kita tengok adakah paksi tersebut sama dengan paksi yang di dalam graf. Ya, ini sama. So, tak ada masalah. Terus sahaja pergi kepada nilai X 0.9. So, nilai X 0.9 dia akan berada dekat sini. So, bila dia berada dekat sini, kita pun buat titik-titik untuk kita tahu dia akan berhenti di mana. Kemudian, terus kepada paksi Y, iaitu log Y asal 10 lah. So, kita akan dapat jawapan dia. Log Y asal 10 sama dengan 2.0. Okey. Itu sebabnya, kenapa? Sebabnya dia dah dalam paksi yang telah dinyatakan. Okey, yang kedua kita pergi. Dia nak Y apabila X sama dengan 0. Okey, dekat sini dia nak Y sama dengan, dia nak nilai Y tapi X dia sama dengan 0. Bila X dia adalah sama dengan 0. So, kita nak buat macam mana? Okey, so kalau perhatikan dia adalah Y. Tapi dekat sini adalah log Y asal 10. So, macam mana kita nak buat? Okey. So, kita ada informasi berdasarkan graf saja. Log Y asal 10 sama dengan, dia kata bila X sama dengan 0. Okey. So, bila X sama dengan 0. Bila X sama dengan 0. Okey. Nilai Y dekat sini adalah 0.2. So, tulis 0.2. Tapi itu bukan dia punya jawapan akhir lah. Kenapa? Sebab soalan tu dia nak Y. So, apa yang perlu awak lakukan adalah carilah nilai Y. So, macam mana nak cari nilai Y? Dekat sini lah kita akan gunakan rumus-rumus ataupun hukum yang kita pelajari yang lepas-lepas. Okey, kalau tengok kat sini, ini adalah log. Log bila dia nak bertukar menjadi
Y sahaja, dia akan jadi indeks, asas indeks. So dia akan jadi 10 kuasa 0.2. So tekan je kalkulator. So kita akan dapat jawapan 1.585. Okey, boleh. Okey, soalan nombor 3 pula. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Dia kata cari nilai X apabila log Y asal 10 sama dengan 2. Ini pun dia menggunakan paksi yang sama, X dengan log Y asal 10. So tak ada masalah. Terus sahaja kepada log Y. Okey, 2. So kita tengok dia akan jatuh dekat mana. So secara automatiknya jawapan nombor 3 ni direct je lah. Melalui graf, kita tafsir melalui graf. Okey, bila log Y asal 10 sama dengan 2, X kita akan dapat 0.9. Okey, itu saja. Okey, next yang keempat. Okey, yang keempat kita tengok. Okey, yang keempat ini dia kata cari nilai X apabila Y sama dengan 20. Okey, apabila Y sama dengan 20. So macam mana? Okey, tulislah informasi yang ada Y sama dengan 20. So Y ni paksi dia kita kena tukar menjadi log Y asal 10. So macam mana? Okey, jadikanlah dia dalam log Y asal 10. Okey, kita asaskan dia benda yang sama both side. Okey, kemudian kita dapatlah nilai nilai X iaitu bila Y ni log ni, so X dia akan dapat 1.3. Okey, 1.3. Itulah saja. Okey, so next. Soalan seterusnya adalah mencari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kita akan pergi kepada persamaan garis lurus penyuaian terbaik. So, bila nampak aja persamaan, secara automatik terus keluarkan dia punya rumus. Iaitu rumus dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, besar pula C tu kecil lah. Okey, tambah C. Okey, itu yang pertama sekali. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan adalah mencarilah setiap benda yang perlu kita masukkan dalam persamaan tersebut. Okey, pertama sekali berdasarkan informasi yang kita ada. Okey, kalau kita tengok melalui graf garis lurus ni dia memintasi pintasan Y dekat sini. Okey, ini adalah 0.2. Okey, so bila dia melintasi pintasan Y secara automatik, ini adalah nilai apa? Pintasan Y, iaitu C lah. Berapa? 0.2. Okay, next. Okay, so yang tu kita dah tahu. Yang kita nak cari yang kedua adalah nilai M, iaitu kecerunan. Okay, kat sini kita akan gunakan koordinat. Sebab kita tahu dia ada koordinat. Okay, so pilihlah koordinat mana yang senang untuk awak masukkan. Tak payahlah cari yang perpuluhan-perpuluhan tu. Okay, so kalau tengok kat sini. Okay, kalau kita tengok sini, kita boleh buat dia punya koordinat. X dia 0.9, Y dia adalah 2.0. Okay, kita ambil yang dekat sini sebab dia melintasi. So nilai X adalah 0, Y adalah 0.2. So kita masukkan dalam ni. So nak masukkan macam mana? Okay, kita tulis siap-siap supaya kita tak tertukar lah. Sini kita jadikan dia X1, Y1, X2, Y2. So masukkan sahaja dalam formula. Y2 sama dengan berapa? 2.0 tolak Y1 berapa? 0.2 bahagi dengan 0.9 tolak 0. Okay, so 2.0 tolak 0.2 akan dapat 1.8 bahagi dengan 0.9. So sebab itu M dia adalah 2. Okey, dah selesai ke? Belum. Kenapa? Sebab step terakhir adalah awak kena pastikan
ianya dalam bentuk persamaan lah. Okey, so kita masukkan dalam persamaan ini. Okey. So, kalau kita tak gantikan lagi, kita boleh je buat satu-satu. So, yang kita tahu Y sama dengan M dia adalah 2X tambah C dia adalah 0.2. Okey, tapi kita kena ubahlah dia mengikut graf. So, Y besar tu dia refer kepada siapa? Dia akan refer kepada log Y asal 10 sama dengan, okey, 2. Nah, X tu refer kepada paksi X lah. So, dia X juga tambah 0.2. So, selesailah untuk soalan cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Yang pentingnya kena tahu cari M, kena tahu cari C. Kemudian masukkan saja dalam rumus. Okey. So, last sekali, apa sebenarnya yang telah awak semua pelajari bila awak tengok video ini? Pertama, okey, awak tahu membezakan graf. Okey, tahu macam mana? Okey, tahu bezakan graf sama ada graf tersebut hubungan dia linear ataupun hubungan tak linear. Kedua, awak tahu bagaimana cara nak lukis garis lurus penyuaian terbaik, di mana bila kita plotkan graf, dia mestilah lalu semua titik koordinat. Kalau tak lalu semua titik, pastikan koordinat tersebut seimbang antara kiri dan kanan yang mana tersasar. Yang ketiga, okey, tahu bagaimana nak bentukkan persamaan garis lurus. Okey, iaitu gunakan Y sama dengan MX tambah C lah. Dan yang last sekali adalah dia adalah gabungan untuk ketiga-tiga ini. Kita mentafsir maklumat daripada graf. Okey. So, itu sahaja untuk 6.1. Sekian, terima kasih.